Assalamualaikum. Saya Muhammad Farid bin Musa, 260050. Okay. Malaysia telah melalui era pertanian dan era industri dalam proses membangunkan negaranya, dan kini memasuki era teknologi maklumat dan komunikasi. Hari ini juga teknologi canggih menyumbang kepada kemajuan negara. Okay. Matlamat Wawasan 2020 adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dari segi politik, industri, perpaduan, masyarakat dan kerohanian menjelang 2020. Dalam memperluaskan bidang teknologi dan maklumat, selari dengan Wawasan 2020, pelbagai langkah telah diambil oleh pihak kerajaan, antaranya program inisiatif jalur lebar negara yang telah dilancarkan pada 24 Mac 2010 yang lalu. Okey. Rang Jaminan MSC Malaysia 1996 telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi menyokong kemajuan cyber di Malaysia. Okey. Era maklumat yang dijana dengan pelaksanaan Rang Jaminan MSC ini memerlukan persiapan pelaksanaan sistem perundangan yang relevan dengan teliti untuk menangani pelbagai cabaran dan kemungkinan salah laku rangkaian. Okey. Walaupun teknologi menjadikan kehidupan manusia bertambah selesa dan lebih baik, namun terdapat segelintir manusia yang bersikap negatif dan tidak jujur dalam pendekatan mereka. Dengan pengetahuan dan kemahiran profesional yang ada yang sanggup memanipulasi sistem teknologi itu sendiri. Oleh itu, tingkah laku dan dasar serta dasar nasional perlu dibentuk sebagai asas bagi agensi penguatkuasaan undang-undang untuk menangani salah laku tersebut. Okey. Walaupun pencapaian dan kemajuan kemahiran teknologi maklumat yang cemerlang diakui sebagai pemangkin kemajuan yang besar dan berpotensi menjadikan pengguna sebagai pemerolehan terbesar dalam bidang masing-masing, malangnya sebilangan pengguna tidak jujur. Mereka menyalahgunakan pengetahuan dan kemahiran profesional mereka. Untuk mengekang pengguna tersebut, undang-undang baru dan lebih berkesan perlu dilaksanakan. Malaysia menjadi salah satu negara pertama di dunia yang melaksanakan undang-undang cyber. Okey. Antara perundangan yang sering terpakai bagi kesalahan berkaitan media ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Tandatangan Digital 1997, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Teleperubatan 1997, Akta Perdagangan Elektronik 2006, Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007, Akta Perlindungan Data Pribadi 2010, Akta Hak Cipta 1987, Pindaan 2012 dan Akta Hasutan 1948. Okey. Di sini kesedaran pengguna tentang kewujudan undang-undang telekomunikasi agak kurang. Seringkali kita mendengar hari ini bahawa semakin ramai pengguna dihadapkan ke mahkamah atas dakwaan melakukan jenayah cyber. Okey. Antaranya penyebaran berita palsu melalui media sosial adalah salah di sisi undang-undang dan boleh didakwa di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesedaran pengguna adalah amat rendah dan boleh dikatakan pengguna bersikap sambil lewa dalam isu menyebarkan fitnah. Malah lebih teruk lagi, kebanyakan pengguna gagal mengawal emosi sendiri sehingga boleh mengeluarkan kata-kata kesat kepada orang lain. Okey. Persoalannya di sini, sejauh mana pengguna media sosial menyedari kewujudan jenayah cyber yang tersebar melalui media sosial lain. Okey. Faktor apa yang boleh mempengaruhi keselamatan pengguna media sosial di dalam talian? Oleh itu, kita perlu menentukan tahap kesedaran pengguna media sosial mengenai keselamatan rangkaian dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kesedaran pengguna media sosial bagi mengenai keselamatan rangkaian. Okey. Penyalahgunaan media sosial telah menjadi faktor utama penyebaran fitnah, hasutan, ugutan dan tingkah laku provokatif mengancam keselamatan negara. Fungsi yang juga boleh mempertanyakan kesahihannya. Bahawa keadaan ini sebenarnya akan mencetuskan jenayah di media sosial, termasuk kes buli cyber, kecurian identiti, intipan cyber, phishing
dan hacking. Okey. Saya rasa itu saja. Saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Akmal yang akan membincangkan mengenai faktor yang mempengaruhi kelemahan tahap kesedaran pengguna media sosial. Terdapat 3 faktor, iaitu faktor yang pertama adalah pengetahuan. Ianya adalah sangat penting bagi pengguna media sosial untuk memahami cara beroperasi di media sosial seperti Facebook. Pengguna juga perlu memahami ancaman cyber yang relevan untuk mengelakkan terjebak dalam penipuan jenayah cyber. Okey, seterusnya adalah faktor persekitaran. Dari sudut persekitaran pula, saya mendapati bahawa peranan ibu bapa adalah sangat penting dalam mewujudkan kesedaran dalam diri anak-anak mereka mengenai bahaya jenayah cyber. Pendedahan awal amat perlu kerana mereka membesar dalam era modernisasi yang menggunakan khidmat teknologi yang meluas. Seterusnya adalah faktor sikap. Okey, ancaman cyber seperti buli cyber di media sosial menunjukkan bahawa jenayah buli cyber berpunca daripada sikap pengguna media sosial itu sendiri. Menggunakan kata-kata negatif seperti menghantar komen yang memerlukan, mengirim ancaman, menjadikan rakan sebagai bahan humor adalah sikap negatif di media sosial. Okey, malah senario masa kini mendapati bahawa semakin ramai pengguna bakal dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan undang-undang komunikasi. Seterusnya adalah kuasa dan badan pelaksana yang mengawal keselamatan cyber di Malaysia. Okey, undang-undang merupakan salah satu dasar kerajaan yang diwujudkan untuk kebaikan menjaga keselamatan negara. Okey, melalui undang-undang kita dapat mengawal dan mengatur masyarakat. Okey, dalam konteks internet, undang-undang cyber dirumuskan untuk memastikan pengguna menggunakan ruang cyber dengan betul dan berhati-hati. Terdapat 3 agensi, iaitu agensi yang pertama adalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Cyber Security Malaysia. Okey, yang pertama adalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau lebih dikenali sebagai SKMM. Ianya ditubuhkan untuk mengawasi, mengendalikan dan menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi dan multimedia di Malaysia. Okey, peranan dan fungsi utama adalah untuk memberi nasihat kepada menteri mengenai dasar kebangsaan, komunikasi dan kegiatan yang berkaitan dengan multimedia. Berkaitan dengan undang, memantau dan mengawasi kegiatan komunikasi dan multimedia, mendorong dan mempromosikan pengembangan industri komunikasi dan pengaturan diri dan sebagainya. Seterusnya adalah PDRM atau dikenali sebagai Polis Diraja Malaysia. Ianya adalah badan kedua yang memainkan peranan yang sangat penting dalam mengawal keselamatan rangkaian cyber. Kekuatan pasukan PDRM ialah melalui peruntukan Akta Polis 19 pada 1967. Berdasarkan akta berkenaan, terdapat 13 tugas utama PDRM yang disarankan. Menurut peruntukan bahagian ini, pasukan PDRM berhak menyiasat dan menangkap penyerang cyber menggunakan kaedah forensik digital melalui forensik PDRM. Di bawah forensik digital terdapat 4 unit. Dan unit-unit ini bertanggungjawab untuk memantau kegiatan masyarakat dalam menggunakan internet. Seterusnya adalah cyber security. Okey, Cyber Security Malaysia ni adalah agensi yang di bawah Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang dikenali sebagai MESTEC. Ianya adalah pusat kepakaran keselamatan cyber nasional yang bertanggungjawab menjaga kandungan keselamatan elektronik nasional. Peranan Cyber Security Malaysia ni adalah untuk menyediakan perkhidmatan profesional dalam bidang keselamatan cyber seperti kecemasan keselamatan cyber, insiden digital dan pemeriksaan forensik, pengurusan kualiti dan pengembangan kemampuan keselamatan cyber. Okey, sekian itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Asrul. Terima kasih. Tapi tak adalah baru sangat. Kebelakangan ini kita dapat lihat peningkatan jenayah cyber semakin meningkat di negara kita setiap tahun. Mengapakah perkara ini berlaku? Anda mungkin pernah dengar tentang Akta Komunikasi Multimedia 1998. Apakah Akta Komunikasi Multimedia 1998? Akta Multimedia Komunikasi dan Akta Komunikasi Multimedia 1998 merupakan undang-undang cyber yang telah dibentuk oleh kerajaan bagi pihak kerajaan mencampur tangan dalam industri komunikasi. Akta ini juga yang menggabungkan penyiaran dan komunikasi bagi menggantikan Akta Telekomunikasi 1990 dan Akta Penyiaran 1988. Anda tahukah bila akta ini ditubuhkan dan dikuatkuasakan? Akta ini berkuatkuasa mulai 1 April 1999. Dan mungkin apakah implikasi yang diterima oleh pihak kerajaan dengan tubuhnya akta ini? Antara aplikasi yang diterima oleh pihak kerajaan adalah dengan tubuhnya satu kementerian, iaitu Kementerian Tenaga Komunikasi dan Multimedia. Terdapat juga dasar-dasar yang ingin dicapai bagi industri komunikasi
dan materi belia antaranya adalah untuk memperkukuhkan sumber maklumat bagi menunjukkan identiti kebangsaan. Dari sudut agensi yang manakah yang utama yang telah menggunakan untuk perundangan? Agensi yang bertanggungjawab bagi menjalankan pengukusan adalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, merupakan agensi yang penting dalam menjalankan pengukusan di dalam negara ini. Antara contoh-contoh kes yang kita dapat lihat di dalam Malaysia akan diterangkan oleh rakan saya iaitu Encik Amirul. Assalamualaikum. Nama saya Amirul bin Sukamat. Nombor ID 259805. Saya akan menyambung bab 6 iaitu pengenalan kes pertama. Kes yang pertama merupakan kes pendakwa raya melawan orang kena tuduh dirujuk sebagai OKT yang telah dituduh dengan 6 pertuduhan di bawah Seksyen 233/1A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan 1 pertuduhan di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan. Kes berkaitan adalah berkenaan suatu posting di Facebook milik OKT yang bernama Syarul Nizam Abdul Rahim di mana beliau telah didakwa atas 7 pertuduhan yang membabitkan posting-posting yang berbau ugutan dan perkauman dalam negara ini. Walau bagaimanapun, mahkamah telah memutuskan bahawa pihak pendakwa gagal mengemukakan bukti-bukti yang kukuh untuk mensabitkan OKT bersalah dalam perbicaraan ini di mahkamah. Oleh itu, pihak pendakwa gagal membuktikan bukti prima facie terhadap OKT, maka OKT tersebut dibebaskan. Bab 6.1 Penyelesaian mahkamah. Walau bagaimanapun, pihak pendakwa masih tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan mereka telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi untuk merayu keputusan tersebut. Jawapan daripada pihak penghakiman telah menolak rayuan tersebut dan mahkamah mengekalkan perintah untuk melepas dan membebaskan OKT di akhir kes pihak pendakwaan ke atas semua pertuduhan Hakim Mahkamah Seksyen. Hakim Mahkamah Seksyen juga telah membuat dapatan yang betul apabila memutuskan pihak pendakwaan telah gagal untuk membuktikan kes prima facie bagi pertuduhan tersebut. Secara keseluruhannya, pihak mahkamah telah membuat suatu keputusan yang betul kerana tiada sebarang kekhilafan dari pihak mahkamah seksyen dalam memutuskan keputusan kerana telah dibuktikan bahawa pihak pendakwa telah gagal mengemukakan suatu kes prima facie ke atas OKT bagi kesemua pertuduhan. Yang seterusnya, bab 6.2 Fakta dan Hujahan Kes. Untuk pertuduhan yang pertama, pendakwa telah menyatakan bahawa OKT yang bernama Syarul Nizam telah membuat satu posting di Facebooknya dengan bahasa yang agak kasar dan menjengkelkan. Di dalam kenyataan OKT di Facebook itu berbau perkauman, iaitu OKT menyatakan jika negara ditadbir 100% ikut Perlembagaan Persekutuan, semestinya lah sekolah jenis kebangsaan Cina akan wujud di Malaysia dan dana yang disalurkan oleh kerajaan hanya untuk sekolah kebangsaan tetapi bukan untuk sekolah jenis kebangsaan. Setelah diproses dan diteliti, maka mahkamah akan membuat keputusan. Keputusan dibuat adalah pada 30 Oktober 2015, mahkamah mendapati OKS bersalah dan disabitkan di atas ketiga-tiga pertuduhan. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM30,000 dan jika gagal bayar, penjara 8 bulan bagi pertuduhan pertama. Bagi pertuduhan kedua pula, OKS dikenakan denda sebanyak RM40,000 dan jika gagal bayar, penjara 10 bulan. Manakala pertuduhan ketiga yang membabitkan penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong, mahkamah telah menjatuhkan hukuman denda maksimum sebanyak RM50,000 dan jika gagal bayar, penjara 12 bulan. Selain itu, mahkamah turut mengeluarkan perintah bahawa barang yang disita dalam serbuan yang dijalankan sebelum ini dilucutkan hak kepada Kerajaan Malaysia dan diserahkan kepada MCMC untuk dilupuskan di bawah Seksyen 260/2 AKM 1998. Seterusnya, analisis kes. Hasil analisis bagi kedua-dua kes tersebut ialah setiap kes yang didakwa harus mempunyai bukti-bukti yang kukuh sebelum dibawa ke mahkamah bagi tujuan pendakwaan yang cukup kuat dengan segala bukti tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Setiap
Pernyataan harus disertakan bukti yang kukuh tanpa keraguan untuk dinilai oleh pihak mahkamah. Hal ini kerana pihak mahkamah akan menggunakan segala kepakaran yang ada sebelum memutuskan seseorang individu itu didapati bersalah ataupun tidak. Setiap kesalahan harus diteliti dengan jujur dan tepat kerana tidak adil untuk pihak mahkamah menjatuhi hukuman kepada individu yang tidak bersalah. Sehubungan dengan itu, dapat kami kaitkan untuk kes ini berdasarkan kepada Dasar Keselamatan Cyber Malaysia yang merupakan tinjauan kesedaran pengguna dan Undang-Undang Malaysia dalam perkembangan teknologi terkini tidak dapat dinafikan bahawa maklumat mengenai masalah ruang cyber semakin cepat dan pantas. Lebih-lebih lagi jika sesuatu posting itu diviralkan oleh segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, kematian Adik Muhammad Kasim pada 27 November 2018 cepat tersebar di media sosial jika dibandingkan dengan media tradisional seperti TV dan rangkaian radio kerana capaian tanpa sepadan zaman ini memudahkan berita-berita diakses dengan begitu pantas sekali. Di samping itu, media sosial sekarang bukan hanya media sosial tetapi juga digunakan untuk menyampaikan maklumat dan isu-isu termasuk agama. Dengan perkembangan teknologi dunia, ia pasti akan membawa banyak faktor negatif kepada sesebuah negara, terutama di kalangan pengguna teknologi. Contoh terdekat ialah buli cyber yang dihadapi oleh warga negara Malaysia sebelum istilah seperti makcik bawang dan pakcik bawang muncul. Istilah ini berlaku untuk orang-orang yang suka bergosip atau bercakap tentang seseorang di media sosial. Dalam realiti kehidupan, masyarakat biasanya perlu membimbing mereka apa yang dapat dan apa yang tidak dapat mereka lakukan dalam hidup. Dalam kes ini, undang-undang adalah salah satu elemen penting. Melalui undang-undang, orang dapat hidup kedamaian tanpa terjerumus dalam kekacauan. Assalamualaikum, saya Fariza Nur binti Ahmad, nombor ID 259859 akan menerangkan mengenai isu undang-undang. Menurut peraturan perundangan berkaitan penyalahgunaan media sosial di Malaysia, terdapat beberapa masalah undang-undang yang telah dikenal pasti. Pertamanya adalah peruntukan undang-undang sedia ada yang dianggap lapuk dan usang. Ia dianggap ketinggalan zaman kerana dibuat sebelum teknologi moden dan ia tidak mengambil kira perubahan pesat ekonomi. Keduanya adalah penggantungan undang-undang. Ia dianggap tidak adil dengan berkaitan penyebaran berita tidak benar, iaitu Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini digunakan jika mengancam keselamatan negara, masyarakat dan timbul ketegangan etnik. Seterusnya adalah pemansuhan undang-undang. Ia berkaitan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 telah dimansuhkan oleh Akta Anti Berita Tidak Benar Pemansuhan 2020. Pemansuhan berdasarkan undang-undang dan rang undang-undang untuk mengadili mana-mana parti yang membuat berita palsu dengan alasan fitnah. Okey, kesimpulan daripada tugasan kumpulan kami adalah aspek sosio budaya, politik dan ekonomi memainkan peranan penting dalam pembangunan sistem media dan penyiaran negara. Ia mengambil kira pelbagai etnik, mati agama, taburan, penduduk bandar dan luar bandar. Pengaturan undang-undang komunikasi dan multimedia sangat penting dalam proses memberi kesedaran keselamatan cyber serta menjelaskan peruntukan undang-undang jangan jelas. Di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Menteri berkuasa memberi arahan, malah instrumen undang-undang boleh dikeluarkan sama ada dalam bentuk arahan, penentuan dan pengisytiharan atau dari Suruhanjaya dalam bentuk arahan dan penentuan. Dengan wujudnya undang-undang cyber, kesedaran masyarakat sangat diperlukan agar pengguna media sosial memahami batasan ketika menggunakan laman sosial. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.